Okay, Assalamualaikum and a very good day. So in this video, I am going to explain on thing that you are going to see adalah about 7.1, which is the classification and types. So dekat sini kita akan tengok definition of mutation, classes and also types of mutation, causes of mutasi itu berlaku kenapa, and also definition of mutagens dan types of mutation. So mutation ini adalah maksud permanent changes in the amount, arrangement or structure of DNA. Okay, so maksudnya perubahan kekal pada bilangan, susunan dan juga struktur. Okay, bentuk DNA. DNA ni merujuk kepada kita punya nukleotid ataupun kromosom kita. Okay, DNA, right? So perubahan kekal ini akan menyebabkan may lead to change in genotype, okay, akan menyebabkan perubahan dari segi dia punya genotype dan juga dia punya phenotype. Okay, so genotype tu adalah dia punya ciri-ciri dalaman tu lah, maksudnya dia punya XXY ke, okay, so itu adalah dalamannya. Kalau phenotype ni pula adalah luarannya, physical featuresnya. Okay, so perubahan dua benda tu lah. Okay, so can be inherited ataupun can be passed to the next generation if it occurs in the gamete cell. So kalau perubahan ni berlaku pada gamete cell, so gamete cell ni akan fertilize, right, dengan another gamete cell. So dia akan membentuk satu individu baru. So dia akan inherit apa yang individu sebelumnya dapat, mutation itu. Okay, so itu adalah the second one. The third one creates genetic diversity. So disebabkan oleh ada perubahan genotype, ada perubahan phenotype ini, so akan adalah variasi, okay, genetic diversity ini among individuals. So mutant adalah organism yang telah menjalani, okay, have undergone mutation. Okay, so yang telah menjalani ataupun telah berlakunya mutasi pada dirinya. So itu adalah mutant. So manakala mutagen pula adalah physical ataupun chemical agent, okay, that can cause a higher rate of mutation. Okay, so maksudnya agent yang ataupun penggalak lah yang menggalakkan lagi, mempercepatkan lagi mutasi itu berlaku. So itu adalah mutagen. So classification of mutation terbagi kepada dua, gene mutation dan juga chromosomal mutation. So gene mutation ni refers kepada DNA, iaitu dalaman dia, iaitu refers kepada huruf-huruf pada kita punya DNA. So contohnya adenine, thymine, cytosine dengan guanine tu. So gene ni refer kepada dalam kromosom tu, DNA-nya tu. Okay, so change in the nucleotide pairs of the gene. Okay, manakala kromosom pula adalah dia punya struktur pada luaran tu lah. Okay, lebih kepada luaran tu lah. So di mana kromosom mutation ni terbagi pada dua, iaitu strukturnya dan juga bilangannya. Okay, so kalau struktur iaitu kita panggil sebagai aberration, chromosomal aberration. Okay, changes in the chromosomal structure which result in the abnormalities in the structure of chromosome. So ada contohnya, kromosom tu akan jadi lebih pendek, dia akan jadi lebih panjang. Okay, so kalau kromosom number pula adalah bilangannya. Okay, so number of alteration ni terbagi kepada dua, aneuploidy dengan euploidy. So types of mutation pula, so di mana dia terbagi kepada spontaneous dan juga induced. Kalau spontaneous ni occurs naturally, spontaneously, okay, caused by internal factors. So maksudnya berlaku secara natural lah, kita tak dapat nak halang, kita tak dapat nak kawal. Okay, so dia sebagai naturally sahaja, okay, dalaman badan kita. So due to non-disjunction during meiosis. So kita tahu dalam sel-sel kita mesti berlakunya mitosis kan, mesti berlakunya meiosis. So sepanjang proses meiosis itu ada non-disjunction tidak berlaku, mutation tak berlaku. Kemungkinan juga boleh berlaku macam tu. Okay, so mistakes happen during DNA replication, recombination, separation of chromosome. So ini tak dapat nak berlaku lah. Okay, so itu secara spontaneous ataupun naturally. Manakala induce pula, kita exposekan individu itu kepada mutagen. Kita paksakan dia. Okay, so kita bagi dia mutagennya tu. Okay, caused by external factors. So kita ni sebab tu dia cakap kat sini human intervention. Okay, so maksudnya penglibatan manusia lah. So mutagen is an agent that induces mutation, includes physical or chemical agents.
Okay. So ada setengah tu dalam badan kita memang ada berlakunya kadang tu kesilapan. Tapi kesilapan minor tu kita boleh abaikan dengan ada certain enzim. Okay. Tapi kalau kita inducekan lagi, kita tambahkan lagi mutagen ini. So dia akan lagi induce lah. Maksudnya mempercepatkan lagi mutation berlaku. Inilah ayat dia kata. That induces mutation. Includes physical or chemical agents. Okay. So types of mutation. So physical dengan chemical. So ini contoh-contohnya lah. So harapnya awak boleh ingat UV rays, X-ray, gamma rays semua tu lah untuk physical. Kalau chemical pula, you boleh ingat yang senang, mustard gas, colchicine. Ni macam mungkin ejaan dia kurang susah sikit kan. So kalau boleh ingat lagi bagus. Okay. So next kita pergi pada gene mutation. So these are the things that we are going to learn lah. Okay. So first thing is the definition. So changes in the nucleotide base pairs in DNA. Okay. Base pairs dia lah iaitu melibatkan A, T, C, G itulah. Okay. When it involves changes of only a single nucleotide pair, it's also called a point mutation. So maksudnya kalau perubahan tu satu huruf sahaja, okay, satu pasang ni sahaja, so dia adalah kita panggil sebagai point mutation. Okay, dekat point tu je perubahannya. Okay. If it is due to mistake in base pairing during DNA replication, it is due to mistake in base pairing. So dia maksudnya kesilapan base pairing tu lah. Result in changes in triplet code of DNA or a codon in mRNA. So kita dah tahu dekat DNA ni ada huruf-huruf. Dan setiap 3 huruf tu membentuk satu codon. Okay. Bila satu huruf ni berubah ataupun berlakunya kesilapan, ya, kodon itulah yang akan terefek. So sebab tu ayat yang ini maksudnya tu result in a change in the triplet code or a codon in the mRNA. Okay, so bacaan codon tu, bacaan 3 huruf tu akan berubah lah. So bila berubah codon itu, of course dia akan mengubah amino acid yang terhasil. So bila amino acid yang terhasil terubah, maka protein pun akan berubah lah dia punya amino acidnya. Okay, so dia macam satu rentetan. So ni akan efek pada ni akan efek pada tu. Right. Okay, so types of gene mutation ada 4, base, substitution, insertion, deletion and also inversion. So kalau substitution, kalau kita nak ingat, kita ingat CD sahajalah. Types of mutation dia CD, right? So kalau substitution adalah replace, keyword dia replace. Di mana nucleotide satu atau more nucleotide pairs tu is replaced with another nucleotide pair in the DNA sequence. So can lead to silent, missense and nonsense mutation. Okay, so substitution ni ataupun penggantian ini akan menyebabkan silent mutation, missense mutation dengan nonsense mutation. Okay, so kalau kita tengok sini lah, lebih kurang macam ni lah cerita dia. So yang huruf T ni digantikan dengan huruf G. Nanti dia akan pairing, patutnya T dengan A. Tapi sekarang bila G dah berubah, dia akan jadi C dengan G pula. Okay, so dia akan berubah di situlah. Manakala insertion pula, addition. Insert. Okay, one or more nucleotide pairs into the DNA. So ayat dia kalau kamu perasan, maksud dia lebih kurang sama je. One or more nucleotide pair. One or more nucleotide pair. Ni semua ada ayat ni. Cuma kamu kena pandai keyword dia tu. Yang ini replace one or more nucleotide pair. Okay, kalau yang ni addition of one or more nucleotide pair into the DNA. Kalau deletion pula, you can guess loss of one or more nucleotide pairs from the DNA. So maksudnya lebih kurang ayat dia kamu kena pandai ubah yang depan tu sajalah. Okay. So insertion dengan deletion ni kalau kamu perasan can cause frameshift mutation. So maksudnya frameshift mutation ni adalah satu frame tu dia shift, bergerak. Kita akan tengoklah macam mana apa maksud dia sebenarnya nanti ya. Okay, so untuk inversion pula, dia breaks, okay, more than one nucleotide, breaks, rotate 180 degrees and reattach to the DNA. So two nucleotide pairs or more are inverted in the DNA sequence. So dia terbalik. Okay. So effects of base substitution. So tadi kita dah tahu types of gene mutation ada CD tu kan. So untuk S ni, substitution ni, dia akan menyebabkan 3 benda ni berlaku. Okay. So kalau kita tengok kat sini, normal template. Okay. Ini normal mRNA.
dan ini normal polypeptide. Itu normal without any mutasi. Okay. So once a mutation occurs and one or more nucleotide pairs is substituted ataupun is replaced, dia akan menyebabkan silent mutation. So apa silent mutation ni? Okay, kita tengok ni G ni digantikan dengan A ni digantikan dengan G. So yang sepatutnya mRNA U terhasil, dia akan jadi C terhasil. Okey, yang sepatutnya PHE amino acid ni, phenyl ni, okey, yang terhasil, okey, tiba-tiba bila penggantian berlaku, huruf salah kan? Huruf salah. Tapi amino acid dia tetap PHE. So kita boleh abaikan. That's why it is called silent. Kita silentkan saja kesilapan tu. Macam itulah maksudnya. Okay. So occurs in one or more nucleotide pairs, replace another nucleotide pairs, causes a change in the codon. Memang akan berubah. Okay, codon tu akan berubah. Maksudnya huruf-huruf tu akan berubah. Okay. But the new codon codes for the same amino acid. Tapi perubahan pada codon ini, ni kan, ni satu codon. Betulnya UUU codonnya tu. Yang ini UUC codonnya. Okay. Perubahan ini menghasilkan same amino acid. Sama. So no effect on the amino acid sequence. So tak ada perubahan apa-apa. So it is called silent mutation. Kalau missense pula, bila penggantian berlaku, okay, dia ganti mRNA dia yang G lah. Sepatutnya apa? Kita tengok atas. Sepatutnya adalah C. Tiba-tiba jadi G pula. Okay, so of course mRNA ni kita panggil sebagai mutated mRNA. Okay. So the mutated mRNA will go to the translation, akan hasilkan amino acid lah kan, protein kan. Yang sepatutnya adalah alanin, dia jadi glycine pula amino acidnya. Okay. So ini kita nampak dah satu perubahan. Kalau tadi sama amino acidnya, so kita boleh silentkan sahaja kesilapan itu. Kalau yang ni ada perubahan, so missense, tersalah baca, tersalah translate. Okay. So one amino acid is replaced with another, okay, during translation. So produce less active ataupun destroy protein. Akan menyebabkan protein ni akan kuranglah functionnya sebab ada yang lain sikit. Right? So di mana sickle cell anemia, contoh yang penyakit yang disebabkan oleh missense ni. Okay? Di mana yang ini selalunya memang popular lah soalan ni, kamu kena hafal lah tau. Okay? Faham dan hafalkan. So ini contoh sickle cell anemia adalah contoh untuk missense. Okay. So di mana T digantikan dengan A. Okay. Dan mRNA pula A digantikan dengan U. Kena ingat tu. Ada beza. Dekat DNA T A. So T digantikan dengan A. Kalau dekat mRNA pula A digantikan dengan U. Of course bila ada dua-dua ni berubah, amino acid pun akan berubah. Glutamic acid jadi valine. So maksudnya abnormal hemoglobin akan terhasil. Okay, bentuk dia sickle shape. Bentuk tak adalah biconscave tu. Dia akan bentuk macam sabit. Macam itulah kurang. So symptom of the sickle cell anemia is stiff and tend to accumulate at blood capillaries. So disebabkan dia tak berbentuk biconscave ni, so dia berbentuk macam ni, so dia akan block. Menghalanglah blood capillaries tu. Okay. So fatal in anemia, so organ damage sebab tak dapat nak angkut oksigen dengan sufficient, okay, dengan cukupnya tu. So akan menyebabkan oksigen tak dapat dibawa ke organ lah, okay. And physical weakness lah, and fatigue and also pale face. Okay, so kamu kalau nak jawab symptoms, take yang ni lah yang dah di highlightkan, dah di boldkan ni. Okay, physical weakness, organ damage, anemia, alright. Okay, kesan ketiga daripada substitution ni adalah nonsense. Okay. Bila dia digantikan huruf ni, yang sepatutnya apa tadi tu? A. Digantikan dengan T. Okay, so DNA digantikan dengan T. Yang ini pula of course akan terhasil ataupun translated, transkrip lain lah kan. So jadi A. So ini akan jadi mutated mRNA. Dan bila dia undergo translation, amino acid yang terhasil adalah stop codon, UAA, UA. So maksudnya sepatutnya amino acid yang terhasil adalah 4. 1, 2, 3, 4. Tapi bila penggantian berlaku, substitution berlaku, mutasi berlaku, so hanya satu sahaja amino acid yang terhasil. So dia akan produce shorter polypeptide. So non-functional proteins. So disebabkan penggantian tu akan menyebabkan bacaan tu jadi stop codon.
So dia akan terhenti kat situ je. Okay. Manakala effect of base insertion and base deletion pula frame shift mutation kan. So kita tengok apa itu frame shift mutation. So frame shift mutation causes the gene will read in the wrong 3 bases. Maksudnya patutnya 3 base, 3 huruf tu. Tapi bila berlakunya penambahan ataupun pengeluaran huruf akan teranjak sama ada ke depan ataupun ke belakang huruf-huruf itu. Teranjak lah. Okay. So it may alter the reading frame of triplet codon on the mRNA. So change in the codon causes change in amino acid, of course lah. Apa-apa perubahan berlaku pada codon akan menyebabkan perubahan berlaku pada amino acid juga. Okay. So results in entirely different sequence of amino acid. Perubahan keseluruhan lah. Different polypeptide is produced, lead to non-functional protein. So the effect is usually harmful to human lah. So contohnya major thalassemia. Disebabkan oleh base deletion. So ini another penyakit yang kamu kena hafal jugalah. Mungkin dia akan tanya apa jenis penyakit yang berlaku bila deletion berlaku. So thalassemia lah. Okay. So kita tengok apa cerita yang ni. Macam mana boleh berlakunya macam tu. Okay. So sepatutnya insertion kita tambah kat sini kan. So kita tambah. So dia punya kodon tu patutnya ATA, kodon kedua. Ni sekejap. Ini dia punya asal. Okay. Ini kodon pertama AAA. Ini kodon kedua ATA, kodon kedua. CGT kodon ketiga dan seterusnya. Ini kodon keempat. Okay, kodon kedua ni sepatutnya ATA. Tapi bila berlakunya penambahan dia akan jadi ini kodon pertama. Ini kodon kedua. TAT pula. Patutnya ATA tadi. So ni kodon kedua. Kodon ketiga pula akan jadi ACG. So ini pun akan jadi TGC. Kodon keempat. Dan ada extra satu lah dia teranjak ke depan kan. Sebab ada penambahan tu. So inilah dikatakan sebagai frame shift. Di mana dia bergerak teranjak. Right? Frame tu teranjak. So bila berlakunya ini, of course mRNA pun akan terefek dan amino acid yang terhasil pun akan lain jugalah sebab bacaan dia lain. Okay. Kalau deletion pun sama. Kalau kita buang sepatutnya ATA tadi, kita buang jadinya kodon pertama tak ada masalah, sama. Kodon kedua dah jadi AAC. So of course mRNA pun yang terhasil pun lain. Amino acid pun lain juga. So semua ni daripada point berlakunya penambahan dan pengeluaran tu sampailah ke belakang akan berubah. Okay, so itu dikatakan sebagai frame shift. Okay. So, settle pasal gene mutation. So, frame shift tu adalah, kalau maksud dalam nota tu dia kata from the point of insertion, perubahan ataupun frame shift occurs lah. Okay. So, changes in the codon. Changes in the codon from the point of insertion. Tu kalau insertion. Kalau deletion pula, changes in the codon from the point of deletion. From the point. Okay. So, chromosomal mutation pula. So, these are the things that we are going to see. Okay, ada berapa benda lah. Definition of course. And also the types. Okay. So, definition. Change in the chromosomal structure ataupun chromosomal number. Tadi dah sebut dah kan. Okay. So, it can be passed to offsprings if mutation occur in gamete cell. Dah sebut dah juga tadi. Increase in variation. Maksudnya sebab berlakunya gamete tu dapat dan next generation pun dapat, adalah berlakunya variasi kat situ. Okay. Occurs during anaphase in mitosis or meiosis. So, kalau berlaku mitosis ada jenis penyakitnya. Kalau meiosis ada jenis penyakit lain pula. Okay. Then replication in interphase, crossing over in prophase 1. Okay. Replication in interphase. So, ni berlaku, possibility berlaku jugalah. Crossing over pun boleh berlaku juga in prophase 1. So, kemungkinan juga soalan akan tanya, when is it possible for the chromosomal mutation occurs? So, ini adalah antara jawapannya. So, kamu kena hafal jugalah tau. Okay. Anaphase, masa bila? Okay. DNA replication, masa bila? Of course, masa S-phase kan, interphase kan, S-phase. Dan crossing over masa prophase 1. Okay. So, sekarang kita akan tengok pada sini lah. Ini kita dah tengok tadi. So, no need to check on that one. Kita akan tengok pada sini. Chromosomal. Okay, so chromosomal aberration. Perubahan aberration ni maksudnya strukturnya.
So deletion, okay, the first one is the deletion. Okay, so the loss of one segment tau. Kalau kamu perasan yang tadi pasal gene tu, one or more nucleotide pairs, hurufnya tu. Kalau ini segmen, so maksudnya satu segmen tu mengandungi one or more genes kat situ. Sebab kromosom ni adalah pintalan DNA sebenarnya. So contohnya lah kita dah buang part yang D ni. So satu segmen ni banyak terefek nanti. Okay. So the broken off portion do not fuse onto any chromosome and are lost entirely. So the remaining end of the chromosome will join again and become shorter. So this loss of critical gene is little. Sebab mungkin dekat DNA yang dekat DNA D ni, huruf D, bahagian D, segmen D tu, akan ada contohnya kontrol kita punya mata. So kalau dah terbuang huruf D tu, mungkin tak nampak. Tak dapat bentuk mata tu. Sebab tu dia kata kat sini little, bahaya. Sebab satu segmen tu mengandungi banyak ciri-ciri yang dikawal. Okay. So, ni adalah cause formation of loop during synapsis process. Okay. Bila kromosom dah jadi pendek, kamu tahu kromosom ni akan menjalani proses synapsis kan, yang pairing tu. Dia rapat antara non-homologous kromosom, dia akan jadi rapat. Okay, merapat. Bila dia nak rapat, dia nak undergo synapsis tu, kan saya kata dia kena satu level. Contoh macam ni kan. So ini centromere dia mesti satu level dengan dia. Kalau sini huruf A, sini pun mesti huruf A. Kalau sini huruf D, sini pun mesti huruf D, satu level. Okay, tapi bila berlakunya deletion ni, contohnya D ni dibuang, jadi kaki dia akan jadi lagi pendek kan yang ni. So dia akan jadi lagi pendek sini. Macam tu. So bahagian kat situ dah terbuang. So macam mana kita nak bersinapsis, macam mana kita nak berpasangan? Okay, so dia kena buat loop. Ini ada loop dia. Contohnya. Okay, so lepas dia dah buat loop, barulah dia se-level. A dengan A, B dengan B. C dengan C ni tak ada sebab dia dah buang. Nampak ni, C dengan D. Dia dah buang. So C dengan D tu dia macam terkeluar lah, loop je lah. E dengan E, F dengan F, G dengan G. Macam tu. Okay. So ini contoh penyakit Cry-Duket syndrome di mana dia melibatkan kromosom nombor 5. Okay. Dia akan menyebabkan kehilangan lah short arm of chromosome 5. So ini adalah simptom-simptomnya lah ataupun dia punya physical perubahan, featuresnya. Okay. Small head, mental retardation. Okay. So ini pula adalah gambaran lah kromosom set yang kelima, berlakunya pemotongan, deletion. Okay, so jadi pendek. So segmen ini adalah mungkin untuk mengawal dia punya bentuk kepala. Sebab dah terbuang jadi kecil pula. Segmen ini juga mungkin mengawal dia punya facial features. Sebab dah terbuang, dia akan jadi unusual sikit. Okay, sebab itulah maksud dia tu. Okay. Yang kedua pula, inversion. Dia breaks off, rotate and reattach. Okay, so dia putus, dia tak terbuang. Dia putus, dia inverse saja. Okay, rotate saja. So, also known as position effects. No change in the genotype, but phenotype may change lah. Okay, dalaman individu itu tak berubah. Okay, cuma dia punya physical saja yang mungkin berubah. Okay. So, two types of inversion, pericentric dengan paracentric. So, apa bezanya tu? Kalau pericentric include centromere. Kalau paracentric exclude, tak termasuk centromere. Kalau kamu nampak ni, okey, pemotongan dia kat sini dengan sini. So, nanti centromere dia sepatutnya kat ujung ni, dia akan jadi lebih ke tengah. Dia rotate. Okay. Kalau para pula, dia tak melibatkan centromere. Kalau asalnya centromere dekat punya mutation pun dekat tepi juga. So, tak ada perubahan apa-apa. Okay. So, ini pun sama akan menyebabkan inversion loop sebab dia nak synapsis kan. Okay. So, dia akan supaya dia sama level. A dengan A, B dengan B. Ni C dengan E pula. Tak boleh macam tu. Dia kena inverse kan lah. Jadi A dengan A, B dengan B, C dengan C, B dengan D, E dengan E dan F dengan F, G dengan H. G dengan G, H dengan H. Macam tu. Okay. So next is translocation. Di mana dia putus, break, reattach to another part of the same chromosome ataupun another non-homologous chromosome.
Okay. So there are two types of translocation, reciprocal translocation, exchange of segment between two non-homologous chromosome. Okay, two non-homologous chromosome. Reciprocal tu maksudnya ada sistem barter, tukar-tukar. So ini satu jiran, ini satu jiran. So jiran. Okay. So ingat tahu two non-homologous chromosome. Okay, change in the position, there is no gain or loss genetic material. Okay. Kalau non-reciprocal pula, satu jiran je bagi, satu lagi tak bagi. Memang tak bagi-bagi. Dia nak terima je. Okay. So there are two types of non-reciprocal. So interchromosomal, one chromosome translocate to a segment to another chromosomal. Inter Okay, contohnya macam ni lah. Ni inter. Ni untuk ni. Okay. Ni okay, satu segmen ini dia bagi kat sini. Okay. Kalau intra pula, right? Kalau intra pula dalam satu kromosom yang sama. Ni kromosom yang sama tau. Ini dua kromosom yang berbeza. Macam tu. Ni dua non-homologous kromosom. Okay, kalau yang ni one kromosom yang sama, B dengan C ni dipindahkan ke bawah. Macam tu je. Intra, inter-college. Inter-college kamu bayangkan antara dua college. Ni dua kromosom yang lain. Dia bagi je. Okay. Kalau duplication pula, dia duplicate. So satu segmen tu dia akan duplicate. Additional set of gene. Okay, causes a loop jugalah. Sebab dia ada extra kan. So dia akan jadi loop macam tu. Just kamu kena ingat yang loop ni diperlukan bila nak synapsis. So sebab dia kena satu level. Macam itulah. Okay. Next adalah chromosomal number alteration, change in the number of chromosome, aneuploidy ataupun polyploidy. Kalau aneuploidy itu adalah extra or missing one chromosome from a normal set. Dia tambah ataupun tolak satu atau dua kromosom je. Okay. So because of non-disjunction during meiosis can occur in autosome ataupun sex chromosome. So kalau kamu tengok ni contoh ni kan, yang ini normal 2n equals to 4. Right. Tapi yang ini 2n equals to 5. Okay. So dia jadi kurang satu pula. Okay. So kalau yang ini pula, dia maksudnya kiranya aneuploidy ni tambah ataupun kurang satu atau dua kromosom saja. Kalau yang polyploidy pula adalah more than 2 sets of chromosome. Sepatutnya normal adalah 2n. Dia tambah satu set lagi jadi 3n. Ni ditambah lagi 2 set lagi jadi 4n. So yang ni tambahan dia lebih banyak. Okay. So aneuploidy. Ingat tadi kan aneuploidy tu extra or missing one or more chromosome saja kan from the normal set. Okay, non-disjunction, okay, anaphase 1 or anaphase 2. So contohnya lah macam ni. So ini adalah normal human karyotype. Karyotype tu adalah susunan kromosom lah pada kita punya DNA. Bukan pada kita punya DNA, pada nukleus kita lah. Okay. So ini patutnya ada, kalau normal adalah 2n equals to 46. Di mana n adalah 23. Ada 23 set. So kalau kamu tengok sini ada 1, 2 sampailah 23. Set ke-23 tu usually is sex chromosome. Okay. Tapi setiap satu set tu ada 2 kromosom. Sebab tu ada 46. 46 kromosom ni. Tahu Okay. So bila non-disjunction tu adalah failure of homologous chromosome or sister chromatid to separate during anaphase 1 or anaphase 2. Results in the production of gametes with an abnormal number of chromosomes. So berlakunya tak boleh nak terpisah. So dia akan tertarik kepada satu pol, dapat lebih satu ataupun kurang satu gametnya tu. Okay. Contoh macam ni lah. Kalau meiosis 1, non-disjunction, dua-dua ni akan tertarik ke sini. So dia akan jadi meiosis 2 biasa, normal, ni bagi-bagilah. Sister chromatid tu separate, ni akan jadi extra, ini akan jadi kurang. Kalau untuk meiosis 2 pula non-disjunction berlaku, yang sepatutnya macam ni. Dia separate sister chromatid kan. Dia jadi satu sini, satu sini. Tapi bila non-disjunction berlaku, dua-dua akan ke arah sini. Okay, so dia akan jadi extra, yang ni kurang. Ni normal. Okay. So fertilization of abnormal gametes with normal gamete will produce abnormal zygote. So antara abnormal zygote ni adalah monosomi. Situasi dia lah monosomi dengan trisomi. Okay.
Monosomi tu kamu boleh bayangkanlah satu. Maksudnya dia kurang. Okay. Sepatutnya adalah N tapi dia tolak satu. Okay. So jadinya 2N minus 1 punya zygote. Kalau trisomy dia jadi extra 3. So 2N plus 1 zygote. Okay. So abnormalities usually prevent embryo development or it will develop into individuals having abnormal characteristics. So sometimes embryo ni tak dapat nak develop lah, especially kalau monosomy sebab dia kromosom dia kurang. Okay. Ataupun dia abnormal characteristic, ciri-ciri dia lah physical punya lain lah. Okay. So genetic disease when non-deletion occurs in autosome or sex chromosome. So ni adalah antara disease ataupun penyakit yang berlaku bila monosomi ataupun trisomi ni berlaku, autosom ataupun seks kromosom, pada autosom kromosom ataupun seks kromosom. Okay. So contohnya kalau monosomi, so example-nya adalah Turner syndrome. Okay, Turner syndrome di mana kromosomnya adalah 44. 45 sebenarnya. Okay, 44 autosom dengan seks kromosom dia kurang satu. Patutnya XX atau XY. Dia dapat XO, kosong. Okay. So yang ini adalah ciri-cirinya. Okay. So kalau ini seks kromosom, kalau autosomal punya penyakit dia adalah monosomy 21. So sama jugalah 45 kromosom. Dia kurang satu. Okay. Pada autosom punya kromosom tau, bukannya yang seks punya kromosom. Okay. So ini adalah ciri-cirinya lah. Dan kalau kamu tengok dia punya ciri-ciri pun agak berlainan sikit lah. So you have to differentiate between, kalau soalan tanya, kalau sex kromosom apa karakteristiknya. Inilah dia. Kalau autosomal abnormalities pada autosomal punya kromosom, ini penyakitnya, ini karakteristiknya. Okay. Kita tengok pula kalau yang trisomy tu. Kalau trisomy berlaku pada autosomal kromosom, akan berlakulah penyakit Down syndrome. Okay. Dia ada ekstra satu kromosom. Okay. So ini ciri-ciri dia. So 47 kromosom. Okay. Kalau trisomy tu ataupun non-disjunction tu berlaku pada seks kromosom, dia akan berlaku macam ni. 44 ada ekstra kat sini. Sama juga 47 tapi dia ada XY. XYY.